Kita bersama dengan Dr. Nur Syahidah Muhammad Nazir, pakar geologi, kejuruteraan dan mekanik tanah ya, dari Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar UKM Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami secara panggilan video pada pagi ini. Doktor, mungkin secara pengenalannya kita boleh kongsikan berkaitan dengan isu yang dibawakan ini. Penggondolan hutan yang tidak terkawal, yang berleluasa dan doktor sendiri memberikan pendapat berkaitan dengan isu ini. Mungkin mukadimahnya terlebih dahulu. Adakah ini faktor utama doktor dalam melihat kepada situasi yang berlaku sekarang ini? Baik, terima kasih atas jemputan ke MHI pada hari ini. Secara mukadimahnya saya boleh katakan apa yang berlaku sekarang ataupun banjir kilat yang berlaku sekarang merupakan satu kombinasi daripada alam semula jadi dan juga akibat daripada kerakusan manusia. Okey. Jadi apabila dua ini bergabung, kita mendapat apa yang kita dapat sekarang, iaitu banjir yang tidak terkawal. Jadi difahamkan sebenarnya kawasan tadahan hujan itu, iaitu kawasan hutan itu menyimpan 70% air itu. Jadi sebagai pemahaman kita semua dekat sini, mungkin doktor boleh kongsikan bagaimana proses itu berlaku itu, doktor. Baik. Saya rasa kita kena balik kepada fundamental sebenarnya, iaitu kitaran hidrologi itu sendiri. Kita kena faham ya, apabila hujan turun, hujan dia akan diresap oleh air tanah, oleh permukaan tanah sebenarnya. Dan sebahagian besar juga akan menjadi air larian permukaan. Apa yang berlaku apabila kita buat pembalakan dan akhirnya mungkin akan permukaan tanah gondol, air yang sepatutnya meresap ke dalam tanah tadi tidak lagi dapat diresap, ya, kerana kebanyakannya akan menjadi air larian permukaan, dan air larian permukaan ini bertenaga tinggi, ya, kerana tidak ada lagi pokok-pokok yang orang kata melambatkan proses air tadi masuk ke dalam saliran sungai yang lebih besar. Alright, itu yang kita panggil bila air turun daripada hulu ke hilir dengan tenaga yang tinggi menghapus semua elemen-elemen tanah di permukaan yang kini berstruktur longgar dan orang kata lemah, ya, menyebabkan banjir berlaku pada skala yang besar. Dan kita kena faham juga apabila kitaran hidrologi ini dia sampai ke sungai, sungai sebenarnya berkapasiti, berkemampuan untuk menampung aliran air yang masuk, kerana itu adalah fungsi sungai, mengalirkan air. Tetapi apa yang berlaku sekarang, sungai sendiri melimpah melebihi tebing asal ataupun tebing yang dibina, menyebabkan kawasan-kawasan perumahan yang berada di sekitaran dataran banjir, kita panggil dari segi geomorfologinya, dinaiki air, ya. Dan masalah sekarang, radius daripada dataran banjir yang jauh juga akan terkesan dan terimpak sekali. Daripada air yang sangat banyak dimulai dengan resapan air yang tidak efisien ke dalam tanah. Doktor, melihat kepada faktor yang diperkatakan tadi, kita juga tidak boleh nafikan bahawa sekarang ini dengan keadaan monsun, hujan lebat yang juga turun. Dan ini mungkin faktor yang memang biasa berlaku di iklim negara kita setiap tahun. Melihat kepada kombinasi ini juga doktor, jalan penyelesaian yang boleh dilakukan kerana kita tak mahu ianya saban berlaku setiap tahun juga, sebab ini mungkin antara yang terburuk juga sejak 2013 di Pantai Timur. Apa yang boleh kita doktor sendiri sarankan untuk kita selaku rakyat Malaysia, kerajaan dan pihak yang berwajib melihat kepada penyelesaian kepada isu ini, doktor? Baik. Sebelum saya pergi kepada saranan ataupun apa yang boleh kita buat, saya ingin membawa kepada satu fenomena, ya. Kita sekarang berada pada keadaan climate change, ya, iaitu pemanasan global yang ekstrim. Jadi jangkaan sebenarnya yang diwujudkan oleh para saintis pada tahun 2030 suhu kita akan meningkat sebanyak 2 darjah Celsius. Dan itu sebenarnya akan menyumbangkan lagi keadaan hujan ekstrim, dan in fact bukan sekadar hujan, kemarau ekstrim. Dan pada masa kini kita melihat pada konteks banjir yang orang kata dimulakan dengan hujan, tetapi kita kena melihat susulan daripada itu juga akibat climate change yang sedang orang kata menguasai dunia sekarang ini. Jadi maksud saya di sini, kita tidak boleh memandang rendah terhadap climate change yang berlaku, dan kita pandang pula aspek pembalakan sebagai satu yang common, dan kita tidak mengambil pengajaran daripada situ.
Dan sekiranya kita terlewat untuk membina satu orang kata mitigasi yang berkesesuaian, kita akan mengalami banjir kilat pada saban tahun, kalaupun bukan 5 tahun atau 10 tahun seperti mana yang berlaku satu masa dahulu. Ya. Baik, saranan saya, pelbagai cara boleh dibuat. In fact, kita dapat melihat kawalan secara berstruktur, tidak berstruktur telah banyak dibuat sebenarnya. Tetapi apa yang boleh saya rumuskan, penguatkuasaan yang lemah adalah antara punca kenapa masih berlakunya pembalakan yang tidak terkawal. Saya maksudkan tidak terkawal kerana pembalakan itu perlu, kerana ia salah satu orang kata aspek penjanaan ekonomi kepada negara. Ya. Tetapi apa yang berlaku sekarang apabila ianya tidak terkawal, kita tidak dapat mencapai keseimbangan alam sekitar ataupun kelestarian alam yang kita perlu pegang, ya, dengan ditambah dan diburukkan lagi dengan perubahan iklim yang ekstrim. Kita sebenarnya orang kata mengundang kepada bencana-bencana alam semula jadi ini untuk datang kepada negara kita. Okey, jadi saranan saya, satu kajian secara ekstensif melibatkan pelbagai bidang perlu dijalankan daripada peringkat institusi, yang mana kita perlu melihat dari struktur geologinya, geomorfologinya, dari segi perhutanan, mungkin segi engineering untuk kita tengok bukit, kawasan hulu, kawasan tanah tinggi tu, penciptaan sistem tadahan yang efisien, melihat kepada jenis tanah, kerana kita tahu tanah ni bukan satu sahaja ya di Malaysia. Betul. Pelbagai negeri, tempat-tempat berbeza, geologi berbeza, tanah yang dihasilkan berbeza. Ya. Tanah A mungkin kekondaksian hidroliknya tinggi, tanah B mungkin rendah. Apa yang saya maksudkan dengan kekondaksian hidrolik ialah kemudahan untuk air itu masuk ke dalam tanah. Sebab rongga-rongga dalam tanah itu, dia membenarkan aliran air. Jadi sekiranya kita berdepan dengan tanah yang mempunyai aliran air yang buruk, dia akan orang kata menyebabkan keadaan bertambah sukar untuk kita membenarkan resapan berlaku. Yeah. Jadi sistem tadahan yang kita bina kelak nanti perlu mengambil kira elemen-elemen ini supaya ianya dapat orang kata at least mengurangkan kadar banjir kilat kepada tahap yang paling minimal. Ya. Ya, memang betul lah apa yang doktor katakan tadi. Saya rasa ramai dah yang dah tahu sebenarnya pembalakan itu memang boleh dilakukan, tetapi kalau tidak terkawal, itulah yang berlaku sebenarnya kan. Banjir buruk, ya, banjir lumpur dan sebagainya. Okey. Baik, doktor, berdasarkan mungkin kajian yang doktor lakukan kan, kita pun nak tahu juga sebenarnya mereka yang membuat pembalakan ini, adakah mereka ni macam tak ada sistem pemetaan? Usulnya macam contohlah kawasan ini sebenarnya okey, boleh kita buat pembalakan, kawasan ini boleh kita gondol. Kan macam mereka ni macam tak ada sistem yang boleh menguruskan kawasan-kawasan yang terdedah akibat banjir ini. Doktor, adakah mereka ni sebenarnya ada sistem pemetaan itu ataupun mereka ni tidak mengindahkan tentang perkara itu, doktor? Semestinya mereka mengindahkan faktor-faktor pemetaan itu sendiri, ya, di mana zon yang mereka boleh balak, mana yang tidak boleh. Dan sebenarnya ini kita merujuk kepada pembalakan haram yang memang tidak mengambil kira aspek-aspek penting itu tadi. Yeah. Apa yang Jabatan Perhutanan Pahang tidak terlihat saya dah buat, memang mereka ada satu kawasan yang okey, ini kawasan boleh dibalak, ini kawasan simpanan yang tidak boleh disentuh. Dan apabila mereka buat rotasi seperti itu, insya-Allah sistem ekologi ataupun alam sekitar boleh mencapai keseimbangan yang agak baik. Tetapi pembalakan haram yang kita tak dapat kawal ni, mereka akan terus terjah tanpa mengambil kira semua elemen-elemen yang saya katakan tadi. Betul. Ya. Nama pun pembalakan haram, doktor. Mungkin secara rangkumannya, realiti, doktor. Sebab kita rakyat Malaysia saya kira juga perlu tahu, apatah lagi mereka yang sangat terkesan dengan keadaan ketika ini. Realitinya, adakah satu kajian telah dijalankan atau mungkin dah ada kajian berkaitan sekiranya perkara ini berterusan, dalam tempoh berapa tahun negara kita mampu bertahan dalam menghadapi bencana sebegini, doktor? Okay, soalan yang baik, ya. Sebenarnya lah secara realiti kajian telah dibuat banyak. In fact, semenjak tahun apabila saya baca jurnal-jurnal di dalam bidang pendidikan dunia, jurnal ni memang banyak kita dah buat. In fact, daripada tahun 1970-an telah keluar jurnal yang menyebut kewujudan pembalakan haram di Malaysia dan apa solusi yang terbaik kerana ianya diklasifikasikan sebagai isu sensitif. Disebabkan itu pelaksanaannya tidak berkesan sehingga ke saat ini. Jadi
Saya rasa kajian-kajian telah banyak juga dibuat oleh para orang kata ilmuwan-ilmuwan di universiti-universiti ya. Malaka sendiri membuat kajian dalam aspek tanah untuk melihat ciri-ciri seperti inilah yang kita boleh applykan nanti di masa akan datang. Apa yang saya harapkan ialah agar macam saya cakap tadi, kita rangkumkan kajian mereka semua kepada satu solusi orang kata untuk penyelesaian secara majmuk. Kita ambil semua elemen menjadi satu, insya-Allah kita akan sejahtera hendaknya. Ya, insya-Allah. Mungkin ada kata-kata yang mungkin Doktor ingin kongsikan ya, dan saya percaya bahawa kata-kata ini sebenarnya dapat memberikan sedikit sebanyaklah mengubah sikap daripada golongan kapitalis ni supaya mereka ni tidak mengondol kawasan tadahan air ni. Silakan Doktor. Pada saya macam ni, bukan kita menidakkan sumber pendapatan sesetengah orang, tetapi kita kena faham alam kita milik semua. Ya, jadi apabila membuat satu tindakan tu fikir masa hadapan, dan kalau boleh kita kena lihat apa yang kita buat tu dan impak dia nanti kepada masyarakat khususnya. Dan kalaupun tidak kita mengurangkan pembalakan, kita kena membuat satu sistem yang efisien dan kena invest kat situ. Dan juga sebolehnya kawasan yang mana rakyat ataupun masyarakat duduk sekarang ni yang berada di kawasan dataran banjir, kita kena melihat aspek mitigasi berstruktur secara mendalam. Kita kena kaji kadar air resapan dia macam mana supaya kalaupun nanti pembalakan masih berlaku haram yang berlesen, tetapi impaknya kepada masyarakat kurang. Kerana kita telah mewujudkan satu zon tempatan banjir yang baik kepada masyarakat yang duduk di hilir. Ya, Doktor, terima kasih banyak ke sudi bersama kami. Terima kasih. Saya percaya macam berada dalam satu kelas geologi pula, tapi sangat baik informasi yang diberikan oleh Doktor. Teruskan perjuangan ini. Saya percaya ini satu usaha yang panjang dalam mencapai kata sepakat yang majmuk yang diinginkan, Doktor. Terima kasih banyak sekali lagi. Okey, sama-sama. Okey, terima kasih diucapkan kepada Dr. Nur Syahidah Muhammad Nazir, pakar geologi, kejuruteraan dan mekanik tanah ya, daripada Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar UKM Malaysia.